Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala setelah kita bercuti panjang akibat wabak Covid yang melanda kita semua. Malam ni kita dapat menyambung semula kuliah kita yang malam ni kali yang ke-11 kali yang ke-11 dah. Tajuk-tajuk yang kita bincangkan dalam siri Sirah Nabawiyah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita akan sambung semula kuliah kita berkenaan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu sambungan cerita tentang kisah pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku buat kali pertama dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi kanak-kanak, masih lagi kecil pada waktu itu. Jadi para ulama tuan-tuan berbeza pendapat sikit tentang tarikh ataupun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi kena belah dada, berlaku peristiwa pembelahan dada tu buat kali pertama tu. Rasa saya tak sebut lagi kot dalam kuliah kita sebelum ni. Jadi dalam kitab As-Siratun Nabawiyah fi Daw'il Masadir Al-Asliyah Al-Asilah menyebutkan tentang perkara ni. Banyak buku tak sebut, dia tak sebut perbincangan ulama tentang persoalan ini. Umur berapa Nabi SAW dibelah dada buat kali pertama. Laqad sakatat ba'dul musadir minha Muslim an tahdidi sinnihi sallallahu alaihi wasallam hina waqa'at lahu hadhihi al-hadithatu li awwali marratin. Kebanyakan ataupun sebahagian daripada sumber-sumber sirah, sumber cerita tentang pembelahan dada ni banyaknya tak menyebut, sebut benda tu berlaku, peristiwa ni berlaku Nabi SAW masih lagi kanak-kanak. Sebut macam tu banyaknya. Contohnya dalam hadis Muslim. Hadis Muslim ni hadis ni tuan-tuan. Saya ingat saya tak baca lagi hadis ni kat tuan-tuan dulu ni kan. Iaitu hadis daripada Anas bin Malik, an Anas Ibn Malik fima yarwihi Muslim fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman fa akhadhahu fa sara'ahu fa shaqqa an qalbihi fastakhrajahu فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ينادون إن محمدا قد قتل fastaqbaluhu wa huwa mumtaqi'u al-lawd. Ni hadis kita baca dulu ni, yang tu dalam kitab lain, bukan dalam kitab hadis sahih seperti dalam kitab sahih Muslim. Hari tu ni kalau tak salah saya kita ambil daripada kitab Sirah Ibn Hisham. Jadi dia orang boleh petikai. Tapi kalau kita sebutkan riwayat hadis macam ni, riwayat al-Imam Muslim, tak ada siapa nak boleh tolak dah, tak ada orang boleh bertikai dah. Iaitu ceritanya Anas bin Malik, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama dia berkhidmat dengan Nabi, lebih kurang 9 ataupun 10 tahun masa dia kecil. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas kata, Jibril
mai jumpa, mai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi ini sedang bermain-main dengan kanak-kanak yang sebaya dengan dia. Maknanya peristiwa ini berlaku masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil lagi. Fa akhadhahu, lalu Jibril tangkap Nabi, pegang Nabi. Fa sara'ahu, dia perebah Nabi, lalu dia belah di bahagian dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bahagian jantung Nabi ini. Dia bawa keluar jantung tersebut. Fastakhrajahu, lalu Jibril mengeluarkan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hati. Sebenarnya al-qalb makna dia ialah jantung. Fastakhraja minhu 'alaqatan, lalu dia keluarkan satu gumpal darah. Kecil ya. Kemudian Jibril kata, hadza haddu syaitanu minka, ini bahagian syaitan yang berada dalam diri kamu. Kemudian Jibril basuh bahagian tersebut di dalam satu bekas, fi tastin min zahab, yang diperbuat daripada emas, dengan air Zamzam, bima'i Zamzam. Thumma a'adahu ila makani, selesai Jibril kembalikan semula jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempatnya. Wajah al-ghilman, jadi bila peristiwa itu disaksikan oleh kanak-kanak yang berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak-anak susu ataupun saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa pun lari pergi kepada mak dia, iaitu Halimah As-Sa'diyah. Depa memanggil-manggil, menyeru-nyeru, inna Muhammadan qad qutil, Muhammad telah pun dibunuh. Fastaqbaluhu, lalu dalam riwayat ringkas ini, keluarga iaitu Halimah As-Sa'diyah, suami dia, menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah, pucat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, yang tidak menyebutkan berapa umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang pernah kita baca di sini, umur Nabi 6 tahun. Ini sebut 6 tahun. Kita duk hafal 4 tahun. Jadi sebenarnya benda ni khilaf para ulama, tuan-tuan. Ammal ba'd, kata ngarang kitab ni, sebahagian lagi, alladzina haddadu sinnahu, yang menentukan, menyebut berapa umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yattafiqu ala sinnin muhaddadah, mereka tidak sepakat dalam umur tertentu, umur 4 tahun ke. Sebab ada yang kata 4, ada yang kata 5, ada yang kata 6 tahun. Ketika peristiwa ini berlaku kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bawalah riwayat Abu Nuaim dan sebagainya, Ibnu Sa'ad, Ibnu Hisham, yang menyebutkan bahawa ada ulama yang meriwayatkan peristiwa ini berlaku ketika umur Nabi 4 tahun. Ada ulama yang meriwayatkan umur Nabi ketika mana berlakunya peristiwa ini, umur Nabi 5 tahun, dan ada yang sebut paling tinggi pun 6 tahun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira waktu itulah peristiwa ini berlaku kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis semua kita baca dah. Jadi kita baca lepas itu, dah berlaku peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke Makkah Al-Mukarramah. Sebab Halimah takut, pelik ni berlaku ni, dia bimbang berlaku sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hantar balik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Bila sampai ke Mekah, sebelum daripada peristiwa tu, depa lah yang pujuk mak Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bagi kat duduk dengan depa bagi lama lagi. Tahu-tahu main hantar dah. Jadi depa terkejut. Mak Nabi terkejut. Mak Nabi cuba korek, pasal apa ni kalut sangat hantar balik ni. Barulah diceritakan peristiwa ni berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak Nabi tak terkejut pun, sebab mak Nabi kata, aku masa aku beranak dulu pun berlaku beberapa benda-benda yang ajaib, yang dipanggil dalam istilah ilmu aqidah, ilmu sirah ni, tuan-tuan, dipanggil dengan nama irhas. Benda-benda ajaib, benda-benda yang pelik yang berlaku kepada seseorang bakal Nabi. Dia tak jadi Nabi lagi masa tu, dipanggil
irhas. Kalau berlaku masa Nabi SAW, mana-mana Nabi pula setelah mereka dilantik menjadi Nabi, waktu tu baru dipanggil mu'jizat. Tapi kalau sebelum tu masa dia kanak-kanak lagi berlaku dah, bercakap pada masa kecil ke, itu semua dipanggil dengan istilah irhas. Sama lah, orang Melayu tak ada perkataan tu dalam bahasa kita. Nah. Okey. Hukum beriman. Lah ni apa sikap kita sebagai umat Islam terhadap peristiwa-peristiwa pelik macam ni, peristiwa ajaib yang berlaku dalam hidup Nabi SAW seperti peristiwa ni. Apa sikap kita, tuan-tuan? Orang barat yang mengkaji sirah Nabi SAW yang tak beriman, dia bertikai cerita ni. Orientalis tolak cerita ni. Dia kata mana boleh, benar-benar lagu ni tak logik berlaku, benda yang mencari adat, benda yang tak masuk logik akal kita. Dia tolak cerita ni. Dia tak terima cerita yang berlaku kat Nabi SAW. Macam-macam hujah yang dia bagi. Ada yang bagi hujah sebab hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Tak sahih apa? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia ambil lah, dia tengok dalam cerita Tabaqat Ibnu Sa'ad, dia tengok cerita dalam sirah Ibnu Hisham, yang tu tak kuat lah. Tapi bila kita tengok cerita ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ni tak boleh kita tolak lagi. Kita kena terima dia bahawa kisah ni benar-benar berlaku dalam hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah duk cari ni tuan-tuan, sebelum saya nak baca kat tuan-tuan apa yang ditulis oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya jumpa kitab Syiah. Saya ni buat kajian bab Syiah, nak cari lah Syiah kata apa kan. Syiah ni tuan-tuan, antaranya saya jumpa dalam kitab ni, kitab mereka pun kaji juga tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku ni. Banyaknya diriwayatkan oleh ulama Ahlus Sunnah. Dia bukan mau pakai Ahlus Sunnah bawa ni. Dalam kitab As-Sahih min Siratin Nabiyil A'zam, itu kitab dia tuan-tuan tu. As-Sahih, yang benar daripada sejarah Nabi SAW yang sangat mulia, sangat agung. Dia sebut tuan-tuan, pengarang dia siapa nama dia ni, Ja'far Murtada Al-Ami. Dalam jilid yang kedua dia tulis, dia tolak kisah ni dengan kata-kata dia kata walimadha yu'adzibu Allahu nabiyahu hadzal 'adzab wa yata'arradu li hadhihi al-alam bila dhanbin janah. Ni logik ni, orang nak guna akal ni tuan-tuan. Dia akan tolak cerita ni dengan macam-macam cara. Ni Syiah. Dia kata kenapa, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala saja-saja nak pi azab Nabi dia dengan azab ini. Tuan-tuan belah dada sakit dah. Kan nak belah dada ni, terpaksa menahan kesakitan. Jadi apa pasal yang Allah Ta'ala pina azab Nabi dia dengan azab ini? Wa yata'ar, dan Nabi terpaksa menanggung kesakitan ini bila dzambin janah, dengan tanpa dosa yang dilakukan. Apa salah Nabi yang tiba-tiba Nabi belah dada dia? Ditolak cerita ni tuan-tuan. Ni Syiah. Alam yakun bil imkan an yakhluqahu biduniha min awalil am. Tak bolehkah Allah Subhanahu wa ta'ala cipta Nabi ni tak ada alaqah tu daripada lahir-lahir? Tak ada. Boleh tak? Boleh. Dah kalau boleh, buat apa yang biduk belah dada? Logik juga buat Syiah ni. Tapi inilah tuan-tuan geng-geng hak sesat ni tuan-tuan. Syiah ni dari sudut akidah dia banyak bersamaan dengan Mu'tazilah yang guna akal. Dalam bab-bab tertentu dia pergi setuju dengan Mu'tazilah dalam bab ni. Jadi dia guna logik dia, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi orang tak tahu, dia baca-baca, betul juga. Kita bukan macam tu cara penilaian kita dalam perkara-perkara pelik, perkara-perkara ajaib yang berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Okey. Jadi kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriman bahawa peristiwa pembelahan dada ni
benar-benar berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kata wa jami'u ma warada min syaqqi as-sadri wa istikhraj al-qalbi wa ghairi dhalika min al-umuri al-khariqati lil-'adati mimma yajibu at-taslimu lahu duna at-ta'arrud li sarfihi an haqiqatihi li salahiyatil qudrati fala yastahilu syai'un min dhalik. Nah, ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia kata semua hadis athar yang diriwayatkan kepada kita tentang peristiwa pembelahan jantung, saya makna dia jantung, kita sebut qalb dengan makna hati, tak jantung, tuan-tuan. Nah, dan belah jantung, belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa keluar alaqah daripada jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain. Bukan hak ni. Nanti kita akan jumpa lagi peristiwa belah bulan. Berlaku peristiwa terbelahnya bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi payah nak percaya, tuan-tuan, kalau main logik semua. Peristiwa apa? Air keluar kot celah-celah jari Nabi SAW, dan macam-macam lagi peristiwa yang akan kita lalui dalam sirah Nabi ini. Semua benda-benda ini dikategorikan sebagai peristiwa al-khawariqu lil-'adah, perkara yang mencari adat, perkara yang adat kita tak boleh terima, tapi oleh kerana berlaku kepada Nabi, diriwayatkan kepada kita melalui jalan yang sahih, mimma yajibu taslimu lahu, kita kena terima, kena kata benar benda ni berlaku, walaupun akal kita tak masuk. Orang guna akal ni, puak-puak Mu'tazilah, Syiah dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Dia kira zaman dia dulu, logik dia dulu, kalau belah dia ada mati ya tuan-tuan, mati. Jadi dia kata mana boleh. Tapi bila mai zaman kita pada hari ni, tambah tuan-tuan duduk kat hospital ni kan, kat hospital lah tuan-tuan ni kan, lagi mudah percaya. Bahkan tuan-tuan pun pernah lalui belah dada orang, buah bateri pada. Jadi kita tuan-tuan kalau kira zaman baru nak percaya, zaman dulu ya tak boleh percaya, lah baru nak boleh terima, mati lah kita pada masa tu. Tak boleh. Kita kena terima, kita kena beriman ikut kaedah yang ulama-ulama kita bagi. Sahih sanad dia, hadis tu benar, maka kita terima, walaupun akal hak ada kat kita ni tak boleh nak pakai. Tanpa perlu kita nak takwil dia, nak takwil kepada yang bukan belah dada, maksudnya sekian-sekian, dia nak takwil lah tu. Bukan maksud hadis ni belah dada, tapi nak isyaratkan, dia akan takwil macam-macam. Setengah tu tolak terus macam tadi. Kerana apa? Kerana perkara ini bersesuaian dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu tak buat? Bila termasuk dalam perkara yang di bawah kemampuan qudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, benda tu tidak mustahil perkara itu berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi saya petik tuan-tuan daripada kitab Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti yang tulis kitab Fiqhus Sirah. Beli ya buku-buku macam ni tuan-tuan baca. Okey. Dr. Sa'id Ramadan Buti dia bagi hikmah dulu. Sekali saya baca hikmah dia, kata tuan-tuan, hikmah peristiwa ni berlaku. Selepas dia bagi hikmah kenapa peristiwa ni berlaku kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata wa ayyan kanatil hikmah, apapun hikmah yang cuba dikorek, yang cuba ditonjolkan oleh ulama kita melalui peristiwa ni, itu tak penting yang tu. Fala yanbaghi muhawalatul bahthi an makharij linakhruja minha bihadzal hadith an zahirihi wa haqiqatihi ila ta'wil. Adalah ayat dia panjang lagi tuan-tuan. Dia kata apapun hikmah yang kita nak korek daripada peristiwa ini, tidak sepatutnya kita cuba, ada percubaan untuk mengeluarkan hadis ini daripada maksud sebenar dia, iaitu belah dada, keluar jantung Nabi, keluarkan bahagian yang kata hafzus syaitan daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Jangan lari daripada perkara itu berlaku. Jangan pusing kau dia tak. Hak ni benar-benar berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan tajid min musawwirin liman yuhawilu hadha illa dha'ful iman billahi azza wa jalla. Dia kata kalaulah kita nak cari juga orang hak tak mau terima cerita ini, sama ada dia takwil kisah ini ataupun dia tolak kisah ini, itu sebenarnya adalah bukti bahawa orang tu lemah iman dia. Dia tak berapa percaya lagi tentang kenabian Nabi SAW. Tu yang punca dia. Dia tak boleh terima tu pasal apa? Dia tak berapa yakin dengan kenabian Nabi SAW. Nanti macam mana dia nak percaya? Jibril turun mai kat Nabi masa Nabi duduk di Gua Hira, lagi susah nak percaya. Akhirnya tertolak kenabian Nabi SAW. Yanbaghi an na'lama bi anna mizana qabulina lil khabar innama huwa sidqur riwayati wa sihhatuha. Jadi semua kita kena tahu neraca, sama ada kita nak terima tak sesuatu kisah yang disampaikan kepada kita ialah apa dia tuan-tuan? Riwayat yang sampai kepada kita tu benar ataupun tidak. Kalau ulama-ulama hadis dah kata hadis ni sahih, kita kena terima. Tambahlah kisah tadi, riwayat siapa tuan-tuan? Riwayat Imam Muslim. Disokong oleh riwayat-riwayat dalam kitab sirah, dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, dalam Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi tulis, Abu Nuaim tulis. Jadi tuan-tuan, ni semua menguatkan lagi kepada kita bahawa peristiwa ini benar-benar berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza thabatat ar-riwayatu thubutan bayinan fala manasa min qabulihi mawdu'an 'ala ar-ra's. Kalau dah sabit riwayat tu sahih, terima. Kita tak usah duk petikai banyak, pusing kuno, tak payah. Kita orang ahlu sunnah wal jamaah. Kita bukan golongan mu'tazilah, kecualilah cerita ni bercanggah dengan hadis sahih yang lain. Waktu tu barulah ulama-ulama akan tarjih, akan pertimbangkan yang mana yang lebih kuat. Ini dah tuan-tuan, hanya semata-mata akal dia yang dia nak pakai, nak tolak kisah ini tuan-tuan. Banyaklah dia tulis tentang perkara yang kita sebutkan tadi sampailah habis tajuk ni. Kesimpulan dia, bila hadis ni sahih, riwayat yang sampai tentang cerita pembelahan dada Nabi sahih, maka kita terima. Sikit tadi saya kata saya nak baca kat tuan-tuan tentang hikmah. Dr. Sa'ad Ramadan Putri tulis sikit. Dia kata kemungkinan lah, hikmah ni benda yang cuba dicari oleh para ulama. Mungkin benar, mungkin salah. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Jadi kemungkinan peristiwa ini berlaku kepada Nabi SAW masa Nabi kecil. Kata dia, walaysatil hikmatu min hadhil hadithah wallahu a'lam. Ulama-ulama dia sana wallahu a'lam, sebab dia cuba cari isti'sal ghaddati syarri fi jismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah tujuan Allah Ta'ala bagi jadi peristiwa ni kerana nak bagi keluar bahagian jahat dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu sebenarnya maksud sebenar daripada peristiwa ini. Id law kana syarru manba'u ghaddatan fil jismi aw 'alaqatan fi ba'd anha'ihi la amkana an yusbiha syarir khairan bi'amaliyatin jirahiyatin. Dia kata kalaulah nak bagi orang jadi baik ni tuan-tuan, dengan cara macam yang berlaku kepada Nabi SAW tu, kalau dulu kita tak tahu baik ke tak, cara dia macam mana, buang bahagian tersebut. Maka zaman moden hari ni nak bagi orang jahat jadi baik, susah ke senang? Senang. Hantar masuk hospital, tahu dah duduk bahagian mana kan, belah buang bahagian tu, buat keluar, tahu bang.
esok mai jadi malaikat tuan-tuan. Mai sebut dia lah bang hak pertama, bukan bang hak kedua. Surah ni bukan pernah ada bang pertama pun, tapi tiba-tiba esok ada. Sebab kawan hak pergi bedah tu baru lega kemarin. Mai bang dia jadi imam. Semangat Rabban pakai sabam sa'ar itu dah takkan lagu tu kot. Ni yang cuba diberikan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Tapi dia kata yang sebenarnya, walakin yabdu anna al-hikmata hiya i'lanu amri rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang sebenarnya, yang zahir pada pandangan Syekh Said Ramadan Al-Buti ialah hikmah dia Allah nak i'lankan seolah-olah peristiwa ni suatu pengisytiharan kepada masyarakat umat manusia ni yang membaca sirah Nabi, yang tahu cerita ni, untuk mereka bersedia tentang orang yang berlaku peristiwa ni bukan sembarangan orang ni akan ada perkara besar berlaku dalam hidup dia. Orang akan sebut, patut dulu ni belah dada masa dia kecil-kecil, patutlah dulu berlaku masa kelahiran dia sekian-sekian, sebagai i'lan awal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perkara yang lebih besar yang akan berlaku kepada hidup Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi lah, saya tak mau baca bagi habis tuan, kita nak habis tajuk kita malam ni. Kuliah pun ni pakai setengah jam malam ni kan. Sikit gitu tuan, kita bagi habis bang. Sikit lagi bab-bab ni. Berapa kali berlaku peristiwa ni tuan? Berapa kali peristiwa pembelahan dada berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah ialah 2 kali. Satu ialah yang kita baca tadi, iaitu masa Nabi SAW masih kecil, umur 4, 5 ataupun 6 tahun. Itu disepakati oleh para ulama. Yang kedua ialah ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Sebab ada hadis sahih dalam bab ni. Tu tuan-tuan alim pada saya, Isra' Mi'raj 40 kali ada dengar kan? Okey. Yang tidak disepakati ada lagi 2 kali tuan-tuan. Yang ni sebagian ulama terima, sebagian ulama tak terima peristiwa ni berlaku. Kali ketiga, yang ulama-ulama kita berbeza pendapat adakah benar berlaku kepada Nabi SAW, iaitu ketika Nabi nak dilantik menjadi Rasul. Sebelum wahyu datang, buat kali pertama berlaku sekali lagi. Pendapat ini diterima oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Nuaim dalam kitab Dalailun Nubuwah. Tapi bila kita baca kitab-kitab lain pula, ada ulama tak mau terima. Contohnya dalam kitab Syekh Ibrahim Ali, Dr. Akram Dhiya Al-Umari, dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, pengarang mempertikaikan riwayat ini. Jadi dia tak terimalah kisah tersebut. Tak ada masalah apa tuan-tuan. Begitu juga Dr. Ibrahim Ali dalam kitab dia Sahih As-Sirah An-Nabawiyah, dia tidak masukkan riwayat tersebut. Sebab Dr. Ibrahim Ali ini dia hanya masukkan dalam kitab dia yang sahih ya, yang bagi dia sahih kisah tersebut. Yang tak sahih tak ada tu. Jadi saya cari tengok, tak ada. Maknanya dia tak terima. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani menerima kisah ini berlaku sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul untuk kali yang ketiga. Yang keempatnya iaitu yang juga dipertikaikan oleh para ulama, iaitu ketika umur Nabi 10 tahun. Ada sekali lagi kata sebagian ulama berlaku. Tapi dalam kitab ni, kitab tebal ni, siapa nama Dr. Mahdi Rizqullah ni, dia sebut, dia kata dalam hasyiah ni, qala muhaqqiqul mawsu'atil hadithiyah isnaduhu dha'if. Kisah ni ada disebut oleh ulama-ulama, tapi sanadnya dhaif. Bila sanad dhaif, barulah boleh kalau kita tak mau terima apa. Ini hak sahih pun nak tolak juga. Ni tak patut. Kita jangan ada sikap lagu tu tuan-tuan dalam kita berbicara tentang sirah Nabi SAW atau apa sahajalah yang berkait dengan Nabi SAW. Okey, yang terakhir malam ni tuan-tuan, tajuk yang seterusnya iaitu tentang tanda kenabian ataupun disebut dengan istilah khatamun nubuwah. Cop kenabian yang
Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di bahagian belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya dah terjemah dah, cuma saya nak baca daripada kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Qur'ani wa Sunnah. Qad waradat riwayatun iddah. Ada banyak riwayat, beberapa riwayat tufidu annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi jasadihi qit'atu lahmin nati'ah 'alayha sya'run 'inda katifihi al-aysar kazirril hajlah. Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada seketul daging ditumbuh di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia benjoy gitu, dia keluar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang mana di atas benjolan yang timbul di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada bulu-bulu yang tumbuh, rambut halus-halus tumbuh di atas daging tersebut. Warna daging tu kemerah-merahan. Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ke sebelah kiri. Belah ni duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, di bahagian belah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa dia macam mana? Kazirril hajlah, seperti telung burung hajlah, ataupun dalam riwayat yang lain kabaydatil hamamah, seperti telung burung merpati. Macam telung burung merpati, lebih kurang lagu tu lah timbul belakang Nabi. Atas tu ada bulu-bulu halus yang tumbuh atas belakang, atas benjolan tersebut, tuan-tuan. Kama fi sahih Muslim, dalam seperti riwayat Imam Muslim. Lagu mana tuan-tuan nak tengok tu? Saya cari lah Ta'irul Hajlah, burung hajlah ni. Kalau kita pakai riwayat dalam yang menyebut burung tu burung hajlah, saya google tengok tuan-tuan, burung hajlah ni lagu tu. Wallahu a'lam. Kalau Google, Mr. Google muhung saya betul nak tengok burung tu. Sebab dalam kitab-kitab Arab dia tulis Ta'irun ma'ruf, burung yang semua orang tahu. Mereka tahu, kita tak tahu burung apa, tak ada tempat kita kan. Siapa tahu burung apa ni? Ni burung tu. Ataupun dalam riwayat Muslim tadi sebut burung merpati. Burung merpati saya tak payah abang, tuan-tuan tahu dah. Ni burung tu macam telung dia. Lagu tu lah keadaan daging yang tumbuh di belakang Nabi, yang dipanggil khatamun nubuwah, itu tanda kenabian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. War riwayat, dan riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi ini tadullu ala anna hadzal khatam kana min alamati nubuwwatihi fil kitabis sabiqah. Tanda kenabian yang tumbuh di belakang Nabi, khatmun nubuwah ataupun khatamun nubuwah yang ada di belakang Nabi ini adalah alamat, tanda-tanda bukti kenabian Nabi SAW yang telah disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dalam kitab Taurat pun sebut, dalam kitab Injil pun sebut, dalam kitab Zabur pun dah sebut tentang peristiwa ni. Walaupun hari ni kalau kita cari tak jumpa lah. Kama tadullu ala dhalika qissatu Buhaira ar-Rahib, seperti mana nanti bila kita baca nanti cerita tentang Bahira ar-Rahib, pendeta Bahira yang jumpa dengan Nabi SAW tu. Antara yang dia cam Nabi ini tang mana tuan-tuan? Salah satunya ialah di belakang Nabi ada tu khatmun nubuwah ataupun khatamun nubuwah tu, cop tanda kenabian Nabi SAW. Mana dia tahu? Maknanya dia baca dalam kitab-kitab yang terdahulu. Selain daripada itu tuan-tuan, antara kisah-kisah yang masyhur dalam sirah yang menunjukkan tanda ni diketahui oleh ahlul kitab ialah kisah Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang umur dia sangat panjang. Paling panjang saya jumpa, ulama menyebutkan umur dia ni sampai 350 tahun. Ada yang kata 250 tahun masa dia duduk dengan Nabi SAW tu.
Tapi dia masih gagah, masih kuat. Dia mai daripada Parsi. Dulu agama Majusi, duk tolong ayah dia jaga api. Tapi akhirnya dia lari daripada kawalan ayah dia, kongkongan ayah dia. Dia masuk agama Kristian. Kristian yang belum tercemar, yang masih percaya ketuhanan Allah, tak percaya Nabi Isa tu Tuhan. Daripada seorang pendeta kepada padri yang lain, dia pindah di beberapa tempat. Yang terakhir sebut kat dia, kata, lepas aku mati ni aku tak tahulah nak hidupkan siapa pula. Sebab hak ada ni semua tak pakai kira belakang. Hak yang boleh aku jadikan panduan kepada kamu lah ni dah mai dah. Tak lama dah akan muncul seorang nabi akhir zaman, duduk di tanah yang penuh dengan kebun korma, iaitu di Madinah, Yathrib. Dia nak pergi situ, dia minta tumpang orang yang main menega, dia kena jual pula tuan-tuan. Tapi Allah nak bagi jadi juga tuan-tuan, nak bagi dia masuk Islam, nak bagi hidayah kepada Salman Al-Farisi. Dia jual tu pula kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Orang Yahudi yang duduk di mana? Duduk dekat dengan kampung Bani Quraidah, duduk di Madinah Al-Munawwarah. Tapi duduk dengan geng-geng tu pula. Mereka tu pula memang pindah mai duduk di Madinah tu pasal apa? Pasal tunggu Nabi SAW. Jadi dia tak abang apa, dia duduk dengar. Jadi bila Nabi sampai ke Madinah, bising Madinah, dia dengar pula, dia duduk atas pokok kurma, dengar dia pun duduk cerita mai dah. Dia orang hak kata Nabi tu, dia turun, dia tanya, kena penumbuk sedang. Tapi dia nak cari juga, sebab dia mai ke Madinah tu tujuan dia yang tu. Akhirnya dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi jumpa yang pertama, Nabi tak makan sedekah. Nanti sampai cerita, kita cerita lah nanti. Dia bawa pula kali yang kedua, dia jumpa Nabi makan hadiah. Dua dah. Satu lagi hadiah cari, iaitu di belakang Nabi SAW ni ada tanda kenabian. Lalu apa dia buat? Satu hari bila Nabi duduk tengah iring jenazah, sahabat dia mati kawasan Baqi' tu, dia pusing ke belakang Nabi, dia nak tengok. Tapi Nabi pakai baju tutup belakang Nabi, tapi Nabi perasan ada satu orang duduk pusing, macam ada sesuatu dia nak. Nabi tahu dia nak tengok tanda belakang Nabi itulah. Nabi buka bagi dia tengok. Dia tengok tuan-tuan, dia mai peluk Nabi. Di situlah baru dia mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya tuan-tuan, apa yang kita nak cerita di sini ialah kisah ni, kisah tentang khatmun nubuwah ataupun khatamun nubuwah yang ada di belakang Nabi ini telah diketahui dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dah disebutkan tentang peristiwa ini tuan-tuan. Okey. Okey, sikit lagi tentang maklumat tentang khatamun nubuwah ni tu. Was sahih, kata Dr. Muhammad Abu Syahbah, yang sebenarnya, dia kata yang sahihnya ialah anna hadzal khatam takawwana ba'da al-wiladah. Khatman nubuwah tu, daging tu yang tumbuh di belakang Nabi sebagai tanda kenabian tu, muncul di tubuh badan Nabi SAW ni setelah kelahiran Nabi SAW. Bukan beranak-beranak ada dah, tak. Masa beranak tu tak ada apa lagi, macam budak-budak lain. Tapi lepas daripada tu baru dia tumbuh sikit. Wa annahu 'ala al-asah kana ba'da qissati syaqq sadri. Dan yang paling sahihnya dalam banyak-banyak riwayat, daging tersebut tumbuh selepas peristiwa pembelahan dada tadi ni, yang pertama kali berlaku di perkampungan Bani Sa'ad tersebut. Wa ammal qawlu bi annahu wulida bihi, adapun pendapat yang menyatakan bahawa Nabi lahir dah ada dah, au khatama bihi aqibal wiladati fa dha'if, ataupun lepas Nabi lahir terus benda tu tumbuh, itu adalah pendapat yang dhaif. Okey, hadis-hadis yang menyebutkan tentang peristiwa ini
Antaranya rawas Syaikhan, Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim meriwayatkan kisah ini daripada As-Sa'ib bin Yazid. Qala dhahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mak penakan aku bawa aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu mak menakan aku ni bila jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waja', anak menakan aku ni sakit. Lalu famasa'a ra'si, Nabi pegang kepala aku, pegang sapu kepala dia. Wada'a li bil barakah, Nabi doakan keberkatan kepada aku. Thumma tawadda'a, kemudian Nabi ambil wudu. Fasharibtu min wudu'ihi, ayat lebihan wudu Nabi itu, kata As-Sa'ib bin Yazid, aku ambil, aku minum. Nak bagi lega sakit dia ni kan. Wa qumtu khalfa dhahri, kemudian aku berdiri betul belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu ila khatamin nubuwati baina katifaihi, lalu aku tengok ni dengan mata kepala aku tanda kenabian tu, mithlu dhirril hajalah tu. Aku tengok tanda benjolan yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, mithlu zirril hajlah, seperti telung burung hajlah yang kita tunjukkan tadi ini, tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan juga ada satu lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah yang menyatakan yang sama, iaitu dia kata, raaitu khataman, aku tengok ada cok kenabian, iaitu benjolan tadi, fi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu baydatu hamam, seperti telur burung merpati. Itu yang ada di belakang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan tak usah duk mengaku jadi Imam Mahdi ke nanti kan, pergi duk habaq kata ada pula di belakang saya ni. Sebab ada, tuan-tuan, saya sendiri pernah jumpa orang mengaku dia Imam Mahdi, orang tokai, tuan-tuan, mai tunjuk kat saya. Tapi dalam majlis masa tu dia kata, kalau Ustaz nak tengok ada di belakang saya, tapi saya tunjuk gambar, dia buat keluar handset dia, tunjuk ada semua bulu-bulu. Masalah Imam Mahdi orang tokai, tu yang tak boleh terima, tuan-tuan kan. Kalau orang ambangan haid ni kok lah boleh percaya juga kan. Ini masalahnya orang tokai. Jadi kita belajar ni, tuan-tuan, supaya kita rasa Nabi kita ni bukan orang biasa. Daripada kecil lagi Allah tunjuk tanda-tanda dah bahawa dia akan jadi Nabi, membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi sebelum kedatangan Nabi SAW. Jadi sekadar itu kuliah kita malam ni, tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah, yang silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.